Assalamualaikum. Selamat petang. Salam reformasi kepada semua kawan-kawan di Facebook live saya pada petang ini. Ya. Terima kasih. Mana sempat tinjau-tinjau di Facebook. Cuaca di Kuantan mendung waktu ini. Saya berada di tengah bandar Kuantan. Cuaca mendung. Biasalah pada timur. Ya, hujung tahun agak redup. Cuaca di Kuantan. Tapi masih belum hujan, masih lagi keadaan mendung. Sekarang ni saya tengok kat media sosial semua cerita pasal, banyak cerita pasal kenaikan harga barang. Daripada ayam, sayuran, minyak masak, sampai roti. Yang terbaru pula ais pun, dengan kabarnya syarikat ais pun nak menaikkan harga barang. Hebat. Hebatlah, tahniah lah ya. Tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Melayu Islam yang telah memerintah negara kita, ya, setelah menjadi pengkhianat, menjatuhkan kerajaan mandat rakyat. Mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan pimpinan-pimpinan yang dipilih di kalangan menteri-menteri kerajaan gagal untuk membentuk sebuah kerajaan baru di mana tukar driver saja masih lagi menggunakan kenderaan yang sama, kenderaan yang dah rosak, yang dah buruk. Di zaman Muhyiddin, tukar driver kepada Pak Long Mae, tapi menggunakan kenderaan yang sama. Maka inilah faedah yang diperolehi oleh kawan kita. Ada rakan kata suara tak kuat, ya ke? Saya pakai earphone kali ni. Saya buat live kat luar. Bila buat kat luar ni dia beza sikit lah kan. Kejap ya. Dia ada beza sikit lah bila kita buat live kat luar ni. Pakai earphone. Tak kuat, tak apalah, sikit sesekali. Yang penting nak sentuh pasal harga barang lah. Banyak yang mengut harga barang. Minyak pun, minyak paket pun dah naik. Tak ada, ya. Tak ada subsidi. Roti pun dah naik. Kalau dulu dalam politik, selalunya propaganda yang mereka mainkan, jangan beri kepada pembangkang perintah. Kalau pembangkang perintah, habislah orang Melayu makan ubi kayu. Macam zaman Jepun. Kalau bagi pembangkang perintah, kita makan kayu lah, makan ubi kayu lah. Macam zaman Jepun. Sekarang ni saudara, kalau saudara pergi kat pasar-pasar, ubi kayu pun mahal sekarang ni. Ubi kayu pun mahal saudara. Nak makan ubi kayu macam mana? Nak goreng pisang. Kalau dulu zaman Muhyiddin, Makcik Kiah menjadi kaya raya dengan menjual goreng pisang. Maka Makcik Kiah mendapat pendapatannya 9,000, 10,000 sebulan. Ini zaman Abah lah ni. Makcik Kiah penjual goreng pisang. Suami Makcik Kiah adalah pesara tentera. Pesara tentera. Dan beliau mendapat faedah daripada bantuan kerajaan bagi kepada pesara tentera RM500. Kemudian suami Makcik Kiah membawa Grab. Kerajaan bagi lagi kebantuan kepada pemandu Grab RM300. Macam tu lah wang. Maka pendapatan Makcik Kiah sekeluarga 9,000 sebulan. Dengan pekerjaan Makcik Kiah hanyalah penjual goreng pisang. Sekarang ni apa khabar Makcik Kiah? Di mana Makcik Kiah sekarang ni? Okey, Saslina Awi. Assalamualaikum, Mak Wan. Mak El watching dari Simpang Petang. Kau ni Mak El guna nama bini kau ya. Apa pun terima kasih kepada Mak El daripada Simpang Petang Jerebu Negeri Sembilan. Bermula daripada bulan 12 baru kita akan dapat rasa. Sekarang ni mungkin ada lagi lah barang-barang yang belum naik, stok-stok lama. Tapi lepas bulan 12 dan bermula tahun depan, barulah kita akan lihat kesan daripada kerajaan Melayu Islam ini. Muhammad Muzaffar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel Jani ke JB bro, jalan-jalan. Selamat jalan kepada Daniel Jani. Aku kat bandar Kuantan ni. Cuaca di Kuantan mendung. Okey. Bila kenaikan harga barang ni berlaku, dia tidak kira negeri. Semua negeri akan mendapat kesan daripada kenaikan harga barang. Kalau kita cakap dengan orang UMNO, pejabat-pejabat UMNO, dia kata, ini biasalah, dia kata naik harga barang.
seluruh dunia menghadapi kenaikan barang. Betul, seluruh dunia menghadapi kenaikan harga barang. Tapi apakah sama pendapatan ekonomi dunia sebelum kenaikan harga barang itu adakah sama kehidupan mereka dengan kita? Ya, kita sebelum naik harga barang pun kita dah susah dah pun. Sebelum kenaikan harga barang dah ramai dah pun naikkan bendera putih. Apatah lagi dengan kesan dunia. Ya, ekonomi dunia. Kos haji pun naik, kata Sudirman. Tak boleh kata apalah kan. Tapi yang untungnya orang Tanjung Piai lah. Ya. Ada ahli parlimen MCA. Berkempen di Tanjung Piai, kalau dia menang, saya nak bawa pakcik-makcik pergi umrah. Saya tahulah, pakcik-makcik di Tanjung Piai berapa kali dah pergi umrah ni. Tanyalah ahli parlimen mereka. Mereka yang berjanji. Di Melaka pun baru-baru ni, ada calon yang berjanji nak buat masjid baru. Mudah-mudahan terbinalah masjid baru di Melaka. Muhammad Saleh dan Hanifah, Assalamualaikum dari Bukit ni. Dari mana tak sempat baca. Waalaikumsalam Mem Mala. Terima kasih kepada Mem Mala yang sempat bersama kita. Jadi kita nak cerita saudara bahawa ekonomi di negara kita ni memang teruk. Sebab apa? Kita ada menteri-menteri yang teruk. Nak mengawal harga ayam pun tak boleh, tak mampu. Ya, nak jaga kenaikan harga ayam sampai 3 kementerian nak jaga. Sebab apa tak boleh nak kawal harga ayam? Sebab kita ada menteri-menteri cap ayam. Ini masalah dia. Melantik menteri yang bukan orang yang berkelayakan. Semata-mata untuk nak beri umpan rasuah politik, jawatan dan kedudukan untuk mempertahankan kerajaan yang ikut pintu belakang ni. Tak kisah siapa pun, lantik je lah menteri. Kita mempunyai kabinet yang besar. Mungkin boleh dikatakan kabinet yang terbesar dalam dunia. Dalam keadaan negeri yang kecil, negara yang kecil. Tapi kabinet besar. Zaman Muhyiddin 70, Pamain 68, 69. Termasuk Timbalan Menteri. Tapi level sama. Level sama. Ya? Sebab apa? Menteri di kita semula lah. Zaman Muhyiddin lantik CA yang bodoh ni jadi menteri. Zaman pada Menteri B ni, lantik yang bodoh tu juga jadi menteri. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada kekuatan. Ya, bila mereka jadi kerajaan, mereka tidak ada kekuatan. Sebab itu, mau tak mau, suka tak suka, ambil jugalah menteri label ni, label ayam ni. Sebab tu masalah tak selesai. Rasuah kuat, ekonomi teruk. Negara lain dilanda kegawatan ekonomi, tapi mereka boleh lagi menguruskan negara sebab mereka tidak ada rasuah. Betul lah, kegawatan ekonomi berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia. Tetapi negara lain tidak terkesan sehebat negara kita sebab negara mereka mengalami kesan ekonomi dalam keadaan negara mereka tidak ada rasuah. Tapi negara kita rasuah tinggi, kegawatan ekonomi melanda, ada pula menteri-menteri yang jadi menteri-menteri bodoh. Yang tak tahu nak buat kerja. Yang mereka tahu, yang mereka fikir setiap hari adalah tentang politik dan kedudukan mereka. Contoh macam di Melaka. Ya. Dah menang 2/3. Saya tak tahu apa yang mereka buat selain daripada cerita tentang berebutan jawatan. Mereka rampas mandat rakyat tahun 14 yang lalu pun kerana jawatan dan kedudukan. Mereka jatuh balik kerajaan itu. Mereka khianat kerajaan itu juga kerana jawatan dan kedudukan serta projek. Dan hari ini mereka dapat 2/3 Menteri Pilihan Raya yang paling kotor dan jijik dalam sejarah dunia. Mereka perolehi kerajaan itu dengan 2/3. Maka mereka masih lagi bercerita tentang jawatan dan kedudukan. Ini yang berlaku di Melaka. Rakyat Melaka dapat apa? Ini rakyat Melaka dapat. Ya? Minyak masak naik harga, ayam naik harga, ikan naik harga, sayur naik harga, roti naik harga. Dan semalam saya baca satu syarikat air batu ni, dia pun bercadang untuk menaikkan harga barang. Ini yang kita dapat. Tapi kalau tanya pada orang UMNO, kalau tanya pada orang PAS, tak kisahlah harga tinggi mana pun. Yang penting kerajaan ini dipimpin oleh Melayu Islam. Ini kita punya tahap pemikiran politik orang kita. Janji bukan DAP. Biarlah orang Melayu perintah.
Biarlah judi naik berpuluh kali cabutan pun, tak kisah. Janji yang jadi kerajaan itu adalah kerajaan Melayu Islam. Hari ini Najib dengan kabarnya buat laporan polis kepada Zeti. Dengan kabarlah laporan polis. Sebab apa? Suami Zeti diminta disiasat. Suami Zeti ni terima duit 1 NDB. Betul tak betul? Saya tak tahu. Tapi saya balik berita. Laporan polis Najib nak buat kerana nak buat laporan polis kepada suami Zeti yang dikatakan juga terlibat di dalam menerima duit 1 NDB. Najib sendiri. Ya. Bosku. Apabila dia buat laporan polis, saudara, ini membuktikan bahawa isu 1 NDB itu adalah kisah benar. Skandal 1 NDB itu adalah satu perkara yang benar. Bukan direka-reka. Bukan sahibul hikayat. Ini kisah benar. Cuma yang menjadi pertikaian di kalangan mereka, mengapa Najib saja yang kena, mengapa Rosmah saja yang kena, kenapa yang lain-lain tak kena? Kenapa aku yang kena? Sedangkan benda ini diagihkan kepada ramai pimpinan. Kenapa ramai pimpinan yang selamat? Sebab itu dibuat laporan polis kepada Zeti yang dikatakan terlibat makan duit 1 NDB. Bermakna, saudara, membuktikan kepada kita bahawa duit 1 NDB, syarikat 1 NDB yang Najib tubuhkan itu bukan untuk rakyat, tetapi diagihkan di kalangan mereka. Apakah dengan memberi duit 1 NDB itu kepada suami Zeti, diberi duit 1 NDB kepada Mustafa Muhammad Ahmad Maslar yang dikatakan menerima duit 1 NDB, kepada bekas Ketua Puteri UMNO di Melaka, Mas LNT itu, ya, yang dikatakan juga penerima 1 NDB, apakah itu dikatakan bantu rakyat? Berapa ramai pimpinan UMNO yang dikatakan telah menerima duit 1 NDB atas alasan itu duit perbelanjaan pilihan raya? Semenjak bila syarikat 1 NDB ini diwujudkan hanya untuk mencari dana bagi parti UMNO? Ini duit rakyat. Syarikat yang hanya bermodal 1 juta meminjam duit dengan menjadikan kerajaan sebagai pihak yang menjamin. Kerajaan itu adalah rakyat. Rakyat yang jamin pinjaman yang dibuat oleh 1 NDB. Inilah bangsatnya Najib yang hari ini di dalam Facebook, dalam Twitter berlakon seolah-olah dialah wira. Kalau tuan-tuan tengok Najib menulis, oh, kerajaan harus tangani harga barang. Najib tulis. Sama jugalah dengan timbalan Presiden UMNO, Mat Hassan. Kerajaan harus tangani harga barang. Rakyat dah bising harga barang mahal. Kerajaan tu kerajaan siapa? Kerajaan UMNO. Bukan kerajaan PA sekarang ini. Kerajaan sekarang ini kerajaan UMNO. Kamu, Najib, adalah penasihat UMNO. Mat Hassan adalah timbalan Presiden UMNO. Zaid Amidi, Presiden UMNO. Yang jadi Perdana Menteri sekarang ini, naib Presiden UMNO. Mas Abri. Apakah kamu sebagai timbalan Presiden UMNO tidak boleh berbuat apa-apa kepada naib Presiden UMNO? Ini masalahnya bila orang yang jadi Perdana Menteri itu bukan mendapat mandat rakyat. Sebab itu jadi tunggang langgang negara kita. Yang jadi naib Presiden UMNO jadi Perdana Menteri, yang jadi timbalan Presiden UMNO sekarang ini duduk tak ada jawatan apa-apa. Sebab mereka tidak ada kuasa. Ya, peduli apa Ismail Sabri dengan Mat Hassan? Kamu siapa, Mat Hassan? Aku Perdana Menteri. Kamu siapa nak tegur aku? Ini, saudara, percaturan orang politik. Akhirnya jadi mangsa adalah rakyat-rakyat biasa. Hari ini, pimpin UMNO nak berlakon. Kononnya mereka lah pejuang kepada rakyat. Isu rakyat. Harga barang dan sebagainya. Tetapi jangan perbodohkan rakyat. Ya, rakyat tahu yang jadi kerajaan sekarang ini adalah kerajaan UMNO bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Lebay. Pakej itulah yang menjadikan negara sekarang ini huru-hara. Orang PAS jangan berceritalah tentang kenaikan harga barang. Korang-korang jadi hero. Orang UMNO pun jangan sembang. Orang Bersatu pun jangan sembang. Kamu semua satu pakej yang membentuk kerajaan pintu belakang yang memimpin negara sekarang ini tanpa mendapat rakyat. Kamu bertanggungjawab
kepada ekonomi negara yang rosak ini. Kamu bertanggungjawab atas kenaikan barang yang berlaku hari ini. Jangan cuba mana-mana pimpinan yang nak muncul sebagai hero sekarang ini. Dulu sibuk nak jatuhkan kerajaan PH atas alasan ada DAP. Sekarang ni kerajaan yang kamu bina tanpa DAP. Apakah rakyat boleh berbangga dengan kerajaan sekarang? Apakah ekonomi masih bagus berbanding dengan kerajaan di bawah Pakatan Harapan? Saudara, sebab itu saya katakan, apa yang kita boleh belajar hari ini ialah kita hendak hentikan sentimen agama dan juga perkauman. Kerana dengan menggunakan sentimen ini, yang untungnya adalah puak-puak mereka. Mereka bercerita di kampung tentang agama dan perkauman. Apabila kita terpedaya dengan mereka, mereka mengambil kesempatan, kedudukan dan jawatan mereka perolehi. Kita di kampung ini apa nak jadi? Masyarakat di luar bandar, apa nak jadi? Siapa yang nak bantu kita dalam keadaan sekarang? Apakah dengan mendapat satu bantuan one-off boleh menentukan kehidupan kita lebih sempurna di masa-masa akan datang? Kita dah peringatkan suatu pilihan raya di Melaka. Kita sebut jatuhnya kerajaan Melaka sebelum PRN. Jatuhnya kerajaan Melaka sebelum PRN adalah kerana rebutan projek dan kuasa. Bukan kerana DAP. Sebab ketika itu kerajaan Melaka tidak ada DAP. Tetapi kenapa jatuh? Kenapa ada berlakunya pengkhianatan? Kerana projek dan kuasa. Hari ini mereka naik juga berbicara tentang projek dan kuasa. Apa manfaat dapat kepada orang Melaka? Sekarang ni ekonomi melanda seluruh negara. COVID masih belum pulih. Menteri-menteri apa dia buat? Kita ramai menteri, ramai timbalan menteri, ramai penasihat, ramai duta-duta yang bertaraf menteri dan sebagainya. Tetapi gagal untuk uruskan negara ini dengan baik. Dalam keadaan itu pun masih lagi UMNO berbicara tentang adakan PRU. Ini bangsat tak bangsatnya UMNO, saudara. Dia tak fikir tentang susahnya rakyat. Dia tak fikir tentang nak atasi masalah ekonomi. Dia tak fikir tentang pandemik. Yang dia fikir kita menang di Melaka. Kita dapat 23 di Melaka. Oh, inilah peluang kita nak buat PRU supaya kita perintah negara ini dengan 23 majoriti. Ini dalam kepala otak pemimpin UMNO. Apakah mereka nak bicara tentang ekonomi? Apakah ada idea mereka nak mengatasi masalah sekarang? Tak ada. Yang keluar daripada mulut timbalan Persatuan UMNO, minta pada menteri bubar parlimen supaya diadakan pilihan raya. Sebab apa? Sebab mereka rasakan menang di Melaka 23, mereka nak jadi kerajaan yang besar, berkuasa besar di peringkat persekutuan. Dia tahu sekarang ni pandemik COVID masih lagi tidak selesai. Bahkan semakin meningkat sedikit. Dia tahu. Tapi apa dia peduli? Kita dah menang di Melaka. Kita hebat. Kita kuat. Maka kita perlu adakan pilihan raya di peringkat persekutuan. Ni ketamakan, kerakusan, tidak berhati perutnya pemimpin UMNO. Sebab apa? Sebab ada pengundi-pengundi yang bagi mereka peluang. Sebab ada pengundi-pengundi yang menjadikan pemimpin UMNO ni jadi bongkak dan rakus. Kita hanya mengajar mereka sementara. Sebab itu kita beri kembali sokongan kepada dia. Sebab itu dia nak terocang. UMNO ni kena jatuh, biar dia jatuh betul-betul. Bagi dia insaf betul-betul. Dia susah, dia insaf lah saudara. Sebab itu bila kerajaan PH naik, UMNO insaf, semua benda-benda yang keluar dari mulut dia adalah untuk rakyat. Demi rakyat. Oh, kes Adib dia bela, kes ini dia bela. Bila dia dah susah, dia akan bercerita tentang rakyat. Tapi sedikit saja kamu bagi kuasa di Melaka, dia dah mula tunjuk kesombongan, keegoan mereka. Ini UMNO. Saya nak bagi tahu. Tapi kalau dia tengah kalah teruk, oh, masa tu tak ada isu. Semua dia berjuang. Pemandu mabuk dia berjuang. Kes minum arak, UMNO jadi hero. Kes Adib dia jadi hero. Semua dia nak jadi hero. Masa dia dah jatuh, ni UMNO ni. Masa tu tak cerita tentang rakyat. Tapi bila kita beri sedikit saja kuasa, tunjukkan, ya, kita sokong UMNO tu sedikit di Melaka. Dia dapat 23. Sekarang dia dah cakap pasal apa?
Dia dah lupa dah kisah Adib. Dia dah lupa dah kisah-kisah judi naik ke apa ke, dia tak kisah. Dia cerita apa? Dia cerita dia nak menang PRU pula. Sebab kuasa dan kedudukan. Itu yang dia nampak. Ini perangai UMNO. Dia taburkan duit, beri duit kepada rakyat. Ini cara dia nak berkuasa balik. Amat malanglah bagi rakyat yang terpedaya dengan duit yang ditabur oleh kerajaan kepada mereka, nak mengekalkan mereka berkuasa. Selepas mereka berkuasa, alamilah pada hari ini. Nak makan roti pun roti naik harga. Minyak masak tak ada subsidi lagi. Orang sawit kata, oh bangga, bawah kerajaan BN harga sawit dah naik. Harga sawit naik, minyak masak pun naik. Apa gunanya saudara? Apakah sekarang masalah pengangguran boleh diatasi? Tidak juga dapat diatasi. Sekarang dia bicara tentang pilihan raya di Sarawak. Dalam keadaan sekarang, masih lagi kita bercerita bergelut dengan kuasa, kedudukan dan jawatan. Sebab itu mungkin berlaku di beberapa negeri yang lain. Sebab tu saya kata UMNO ni jangan bagi peluang. Sepatutnya UMNO ini kita bagi dia berehat bertahun-tahun. Supaya dia muhasabah. Biar dia kembali kepada asal perjuangan UMNO itu. Tapi kita dikhianati di peringkat persekutuan. Dan kita bagi tempat kepada UMNO. Walaupun tidak melalui demokrasi. Dan UMNO tunjuk apa sikap dia sekarang. Bila ada sedikit kuasa yang ada di tangan UMNO, apa dia buat? Tetap tamak dan juga rakus. Sebab itu PRU ni kena akan datang. UMNO itu harus kita rehatkan dengan tempoh jangka masa yang panjang. Kalau kita masih sayang UMNO, rehatkan UMNO. Kalau tidak, kita kuburkan terus. UMNO ke, Perikatan Nasional ke, dengan lebay-lebay ni sekali kita kuburkan. Kerana kerajaan sekarang ini adalah kerajaan package mereka. Jangan berpura-pura nak jadi hero. Lebay berpura-pura nak jadi hero. UMNO berpura-pura nak jadi hero. Perikatan Nasional pun konon-kononnya mereka juga berpura-pura. Kami Perikatan Nasional Parti Bersatu tidak akan bekerjasama dengan kleptokrat. Kami tidak akan bekerjasama dengan kluster-kluster mahkamah. Ini kata Perikatan Nasional. Pas kami yang akan membawa Islam. Kalau kami berada di mana-mana gabungan, kami hendaklah menjadi parti yang akan menjadi pemimpin. Ini PAS pula. Kalau kita bergabung dengan mana-mana parti, PAS hendaklah menjadi pemimpin. Kingmaker. Itu kata PAS. Sebenarnya kerajaan yang ada ini, gabungan package ini. Kluster mahkamah, perasuah yang terlibat dengan skandal satu ADB berada di situ. Penjual agama ada dekat situ. Semburit pun ada dekat situ. Ini package yang membentuk kerajaan hari ini. Sebab itulah kerajaan ini tidak mendapat keberkatan. Dan sebab itulah kita merasa susah berada dalam negara sekarang ini. Tapi sentimen DAP disebut. Sampai ke Melaka, sentimen DAP ini dimainkan. Orang Melayu pun terpedaya. Akhirnya terbentuklah kerajaan tanpa DAP di Melaka. Tapi di kalangan Melayu Islam itu jugalah mereka berlakunya perebutan kuasa, jawatan dan kedudukan. Dan akhirnya berlakulah perebutan pasir, projek pasir dan sebagainya. Inilah kita ceritakan kepada rakyat Melaka. Tetapi ialah akhirnya mereka memilih untuk berpeluang kepada geng-geng Rauf ini menjadi kerajaan di Melaka. Ya. Tapi kita tak akan berhenti. Kita akan terus sampaikan penerangan kepada rakyat yang mudah cerdik. Alhamdulillah. Yang masih tak cerdik, kita teruskan beri penerangan. Kita nak bagi tahu kepada rakyat bahawa perkauman dan agama tidak ada tempat. Ya, isu sentimen perkauman dan agama ini tidak ada tempat dalam Malaysia. Kerana kita nak membicarakan tentang ekonomi, meningkatkan ekonomi negara dan menentukan bahawa negara ini diuruskan tanpa sedikit pun amalan-amalan rasuah dan juga penyelewengan. Kita nak tentukan ketua negara itu adalah ketua negara yang benar-benar anti, ya, yang benar-benar anti kepada rasuah. Kalau ketua itu juga
diangkat melalui amalan rasuah, maka mustahil negara ini akan dapat mengatasi masalah rasuah. Kerana kerajaan dibentuk itu sendiri pun bukan melalui sistem demokrasi, tetapi sistem tawar-menawar jawatan. Maka dia jadi kerajaan. Mustahil kerajaan ini dapat mengatasi masalah rasuah kerana kerajaan yang ada pun naik daripada amalan-amalan rasuah dan juga tawaran-tawaran politik. Ini yang kita nak bagi tahu kepada rakyat. Ya, hari ini merungutlah kita dengan harga barang. Ya, nak salahkan peniaga jangan dipersalahkan. Mereka juga dia dapat keuntungan. Orang goreng pisang yang saya sebut ada abah dulu. Ya, Makcik Kiah yang boleh kaya raya dengan hanya menjual goreng pisang. Sekarang ni boleh goreng pisang, jangan gunakan minyak masak. Sebab minyak masak dah naik harga. Carilah kaedah apa-apa pun tanpa menggunakan minyak masak. Yang goreng roti canai macam tu lah juga. Telur pun naik harga. Nak makan nasi, gulai ayam, gulai ikan, semuanya naik harga, saudara. Ya. Apakah daya? Mungkin itu adalah pilihan anda semua yang bagi peluang kepada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PAS menjadi kerajaan. Apabila kita meletakkan sesuatu orang atau meletakkan seorang pemimpin yang bukan pada tempatnya, maka tunggulah kehancurannya. Ini janji Allah. Apabila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah saat dan kehancurannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa hentikan sebab cuaca dah hujan di luar sana. Internet tersangkut. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain masa.